Baik. Jadi hari ini kita nak melihat berkenaan dengan securing WAN connectivity. Jadi sebelum kita mula topik baru kita pada hari ini, saya recap semula apa yang kita dah belajar pada minggu yang lepas. Jadi minggu lepas iaitu pada hari Jumaat, kita dah melihat berkenaan dengan yang kita sebut sebagai VPN. Jadi saya harap pelajar-pelajar dah maklumlah yang mana VPN ni adalah salah satu teknologi yang berada pada bahagian public WAN connection, public WAN. Kita dah tak sentuh private dah. Kita dah berada pada public. Meskipun ia adalah teknologi yang berada pada private, namun ia menyediakan perkhidmatan menyerupai perkhidmatan yang ada pada private network. Apa yang menyerupai tu? Yang pertama adalah daripada segi keselamatan penghantaran data. Keselamatan penghantaran data yang diberikan oleh VPN ini hampir sama dengan keselamatan data yang ada pada private WAN connection lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita membuat sedikit perbandingan di antara VPN dan umpamanya PPP yang berada pada private network, maka kita akan nampak di situ perbandingan yang ketara, terutamanya daripada segi cost implementation. Sudah tentu cost yang kita lihat pada VPN adalah jauh lebih rendah berbanding penggunaan PPP. Itu adalah beberapa maklumat yang dapat kita lihat pada kelas yang sebelumnya. Saya cuma recap semula saja. Dan bagaimana sebenarnya kaedah yang digunakan oleh VPN untuk memastikan tahap penghantaran data di antara sender dan recipient. Antara lainnya adalah menggunakan konsep yang kita sebut sebagai encryption. Encryption dan decryption tadilah. Tetapi kita dapat lihat seterusnya, ini adalah antaranya benefit penggunaan VPN. Bila mana kita nyatakan kelebihan VPN, maka kita perlu membuat perbandingan di antara penggunaan VPN dan penggunaan private WAN connection yang lain. Seperti contoh PPP, kita ada ATM, kita ada frame relay ataupun lease line dan sebagainya. Ini dibandingkan dengan private WAN connection. Dan yang pertama adalah daripada cost saving, yang kedua adalah scalability, yang ketiga adalah compatibility with other broadband technology, which is kita tahu dalam network kita ataupun dalam public network kita ada banyak broadband technology yang telah kita cover pada chapter 3 yang lepas, berkenaan dengan DSL, kita ada Wi-Fi, WiMAX, kita ada cellular, kita ada satellite, kita ada fiber to the home dan sebagainya. Itu adalah kategori-kategori broadband teknologi, dan VPN ini sesuai digunakan untuk semua broadband teknologi yang telah kita lihat pada kelas yang lepas. Dan yang keempat, dan sudah tentulah daripada segi keselamatan, keselamatan penghantaran data, yang mana VPN ini akan provide security mechanism, antaranya menggunakan encryption dan authentication protocol. Di sini, di dalam VPN ni dia ada beberapa level of security lah. Yang mana kalau kita menggunakan security implementation yang algoritmnya yang kompleks, maksudnya dia sukar untuk di attack ataupun digodam, maka ia akan menyebabkan energy consumption yang lebih tinggi berbanding penggunaan yang kita panggil bit yang rendah, encryption ataupun authentication method yang mempunyai algoritma yang lebih rendah. Namun daripada segi keselamatan sudah tentulah algoritma yang lebih kompleks itu lebih baik. Namun dia ada kelebihan dan kekurangan di situlah. Baik. Di samping itu kita juga dah lihat berkenaan dengan dua jenis VPN, yang mana yang pertama yang kita sebut sebagai site to site VPN, which is dia akan cover di antara VPN gateway dengan VPN gateway pada bahagian recipient. Jadi di bahagian lokal ni dia tak akan melakukan sebarang proses encryption tadi. Yang terlibat dengan site to site ni hanyalah pada bahagian sender gateway
dan bahagian destination gateway. Dalam bentuk router ataupun dalam bentuk firewall lah. Dan kebiasaannya site to site ni hanyalah sesuai untuk penggunaan yang menghubungkan di antara satu branch dengan satu branch ataupun satu branch dengan satu headquarters yang lain lah. Maksudnya untuk penggunaan organisasi, menghubungkan organisasi dengan organisasi yang lain di dalam jarak geografi yang berbeza. Manakala yang kedua kita lihat berkenaan penggunaan remote access. Dia sedikit berbeza dengan penggunaan site to site, yang mana remote access ni dia akan cover menyeluruh, iaitu di antara klien punya host. Contoh di sini laptop lah, ataupun kita boleh gunakan PC ataupun smartphone, dan terus melakukan proses encryption kepada gateway yang berada pada bahagian destination tadi. Ni kita nampak dia menggunakan ataupun proses security tadi agak menyeluruh berbanding penggunaan site to site tadi hanya cover pada bahagian global connection saja, tidak pada bahagian local. Tapi ini local dan global di encrypt sekali. Namun pada bahagian ini ia memerlukan connection yang kita sebut sebagai client or clientless, yang disebut sebagai client dan clientless. Dan sebenarnya remote access ni lebih sesuai untuk menghubungkan satu individu yang kita sebut sebagai remote worker ataupun teleworker dihubungkan kepada organisasi, headquarters dan sebagainya lah. Jadi lebih kepada satu individu kepada satu organisasi, berbanding penggunaan site to site yang lebih besar lah implementation ataupun dia punya connection tadi, organisasi kepada organisasi. Baik. Sebelum tu pada bahagian remote access ni kita juga dah melihat tentang dua perkara. Satu yang kita sebut sebagai clientless dan yang kedua adalah client based. Yang mana clientless ni connect tanpa menggunakan sebarang aplikasi. Umpamanya penggunaan protokol yang kita lihat HTTP, kita plus dengan SSL, Secure Socket Layer, which is kita akan dapat HTTPS. Yang mana proses ini juga sebenarnya, protokol ini juga sebenarnya melakukan proses encryption pada penghantaran data yang melalui web browser kita. Ini kita sebut sebagai clientless. Clientless remote access VPN. Dan yang kedua adalah yang menggunakan client base, which is kita kena install aplikasi di dalam kita punya host. Sekarang ni pun banyak ada application VPN di dalam Play Store, iOS, Apple dan sebagainya, yang mana itu adalah bersifat konsepnya adalah client base. Kita perlu install dulu aplikasi tersebut, masukkan username, password, barulah kita boleh menggunakan remote access VPN tersebut. Namun biasanya untuk client base ni dia mempunyai yuran lah, pendaftaran sama ada secara monthly ataupun annually, depend pada pemilihan kita lah. Dan remote access VPN yang merujuk pada client base ini adalah mempunyai dedicated server sendiri, berbanding yang clientless ni dia tak ada server, dia bergantung kepada protokol bagi web browser tersebut. Contoh HTTPS, kita ada apa lagi, protokol-protokol yang menggunakan contoh FTP yang ada kita connect dengan SSL dan sebagainya lah. Dia bergantung pada protokol. Baik, itu yang dapat kita lihat pada kelas yang lepas. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada satu slide lagi yang mana di dalam VPN untuk subjek kita ni, VPN ni dia dibahagi kepada 3 jenis utama. VPN dia ada 3 jenis utama. Yang pertama kita sebut sebagai GRE. Yang kedua adalah IPsec, SEC. Dan yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai MPLS, Multi Protocol Label Switch. Namun pada kelas kita DFN 6023 ni, kita hanya akan fokus kepada 2 jenis
VPN ataupun dua teknologi VPN, iaitu yang pertama adalah GRE dan yang kedua adalah IPsec. Dan hari ini kita akan lihat berkenaan dengan penggunaan GRE dan pada kelas yang berikutnya kita akan lihat pula pada penggunaan IPsec. Maksudnya kedua-duanya kita ada hands on lah ataupun lab exercise untuk yang mana kita akan implement menggunakan packet tracer nanti. Okey, baik. Jadi GRE salah satu teknologi yang berada di dalam VPN. Baik. Dia kata kat sini there are two popular site-to-site tunneling protocol. Sebelum tu teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi, bahawa GRE, IPsec dan MPLS tadi, kesemuanya adalah di bawah jenis site-to-site VPN. Site to site, bukan remote access. Remote access tadi dia adalah bergantung kepada yang pertama protokol, contohnya HTTPS, dan yang kedua adalah client base tadi, menggunakan aplikasi. Tapi sekarang ni kita akan lihat pada penggunaan site to site VPN, yang mana kita nak menghubungkan di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Sebab yang remote access tu sebabnya dia straightforward saja. Dia tak ada banyak sangat konfigurasi berbeza dengan penggunaan site to site VPN. Baik. Jadi di bawah site to site VPN kita akan fokus yang pertama pada GRE, which is kita sebut dia sebagai generic routing encapsulation, GRE, dan yang kedua adalah IPsec ataupun Internet Protocol Security lah. Dia kata di sini, when should you use GRE or IPsec? Bila kita perlu menggunakan sama ada GRE ataupun IPsec. Jadi jawapannya adalah bergantung kepada flowchart. Jadi kita akan mula daripada trafik. Trafik ni maksudnya kita punya data lah. Data yang kita hantar kepada recipient tadi. Jadi jika data tersebut adalah single protocol, maksudnya kat sini dia ada hanya IP saja untuk penghantaran data. Dia tak ada protokol-protokol lain. Jadi kita boleh, jika ya, maka dia tanya lagi sama ada penghantaran data secara unicast, multicast ataupun broadcast. Jadi jika secara unicast, maka yang lebih sesuai adalah IPsec VPN. Namun jika di sini dia tidak hanya menggunakan IP, maksudnya di situ dia ada multi protokol. Contoh penghantaran data menggunakan version 4 dan penerimaan data menggunakan version 6. Di situ dia ada multi protokol, maka dia lebih sesuai menggunakan kaedah GRE. Jadi kat sini sebenarnya kita dah nampak perbezaan di antara GRE dan IP security. Yang mana GRE ni keupayaannya adalah untuk handle multi protokol, dan yang kedua able to transmit the data, use multicast and broadcast communication. Kat sini yang penggunaan IPsec hanyalah merujuk kepada single protocol dan penghantaran secara unicast, which is one to one je lah. Penghantaran one to one. Kalau kita nak hantar daripada A kepada B, kita sesuai untuk menggunakan IP security. Namun kalau kita nak menghantar A kepada multi destination, umpamanya kita nak hantar daripada satu kepada multicast ataupun broadcast connection, maka lebih sesuai lah kita menggunakan kaedah GRE tunneling ataupun VPN GRE. Kenapa disebut sebagai tunneling? Sebab dalam VPN ni, di antara connection A dengan connection B, connection ini akan kita establish dan create dengan satu tunnel. Tunnel ni lah yang disebut sebagai virtual connection. Sebab dia VPN kan, virtual. Yang mana tunnel ni lah yang akan melindungi data kita daripada digodam lah ataupun di attack dan sebagainya. Itu sebab kita sebut VPN ni sebagai tunnel, tunneling, terowong yang menghubungkan di antara satu router dengan satu router yang lain lah. Ataupun kalau dalam setengah buku dia menyebut sebagai gateway, satu gateway kepada gateway yang lain. Maksud gateway itu adalah router lah. Baik. Okey, faham kalau ada soalan boleh tanya.
Okey. Sekejap Saya nak reply message tu. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya boleh maklum pada saya Okey, jadi kita nak lihat karakteristik ataupun introduction berkenaan dengan GRE ni. Seperti yang saya nyatakan pada pada slide yang sebelumnya, GRE ni stand for Generic Routing Encapsulation. Is a non-secure site-to-site VPN protocol. Nampak sini. Ini adalah key point dia kat sini Non-secure. Dia tak secure lah. Maksudnya dia tak ada sebarang security mechanism. Nanti kita tengok apa yang disebut sebagai non-secure tu which is GRE ni developed by Cisco. Dia adalah protokol yang dibangunkan khusus untuk Cisco punya produk. Jadi kalau produk-produk lain tu tidak menggunakan GRE lah. Macam kita ada Juniper, kita ada apa lagi, Tricom, Huawei. Jadi dia ada protokol yang tersendiri. GRE manage to transportation of multi-protocol. Ini yang kita nyatakan pada awal slide tadi. And IP multicast traffic between two or more sites. Jadi kat sini sebenarnya, walaupun dia dilihat sebagai non-secure, namun dia ada kelebihan berbanding dengan IP security, di mana ia boleh menghantar data secara multicast traffic and able to support multi-protocol. Which is kalau saya bagi contoh tadi, penghantaran yang menggunakan V4 dan V6 lah. Contohnya, kadang-kala dalam penghantaran data ni, pada bahagian network sender ni, kita menggunakan IPv4. Tapi kita tak tahu penghantaran data pada server gmail.com tu, kadang-kala semuanya dah set up menggunakan IPv6. Jadi di situ kita perlu network kita perlu mempunyai keupayaan untuk memproses multi-protokol semasa penghantaran data tu berlaku lah. Dalam proses multi-protokol yang menghubungkan di antara IPv4 dan IPv6, ini kita sebut sebagai kalau tak salah saya dual stack. Dual stack. Ini adalah pada bahagian addressing lah. Dual stack, yang mana dia boleh menggunakan sama ada IPv4 dan IPv6 secara serentak. Baik, itu adalah kelebihan yang terdapat pada GRE, which is multi protocol, dan also multicast traffic lah. Multicast. Saya harap pelajar masih ingat lagi lah konsep communication dalam addressing. Yang pertama yang kita sebut sebagai unicast. Unicast apa? Ada yang tahu tak unicast? Yang kedua adalah multicast. Dan yang ketiga adalah broadcast. Okey. Ada three way of addressing ataupun network communication. Boleh siapa-siapa beritahu saya unicast tu apa? Sementara saya. Ya? Dia satu ke satu. Okey, betul Satu ke satu. Okey, betul Siapa yang cakap tu? Dia. Satu ke 1 point. Ya. One to one lah daripada satu host kepada host yang lain, itu yang disebut sebagai unicast. Multicast tu apa? Multicast apa? One to many. Betul ke one to many? One to many tu tak dengar lah. Ada echo kat situ Okey, one to many tu dia lebih kepada broadcast. One to many Ini adalah one to many. Ini one to many lah.
Ini one to one, manakala multicast ni one to specific group. Dia one to many tapi specific group. Umpamanya kalau dalam network saya nak hantar pada, kalau kita ada JTMK, JKM, JPH dan sebagainya, saya daripada JTMK saya nak hantar data ataupun maklumat kepada JKM saja. For specific group. Ataupun dalam kelas saya kata semua pelajar lelaki sila keluar. Nampak? Maksudnya specific group, hanya pelajar lelaki saja yang menerima arahan tersebut. Itu yang kita sebut sebagai multicast. Jadi dalam konsep GRE ni, dia bukan hanya boleh menghantar secara unicast, malah dia juga boleh menghantar secara multicast trafik. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya adalah is a non-secure protocol lah. Non-secure tu apa? Jadi kita tengok selepas ni. Baik, yang seterusnya adalah Eternal Interface Support a header for each of the following, which is yang pertama an encapsulate protocol or passenger protocol such as V4 and V6 address. Jadi dia encapsulate kat sini menggunakan multi protocol. Dan kedua, an encapsulate protocol or carrier protocol such as GRE, and also a transport delivery protocol such as IP. Jadi kalau kita lihat kat dalam dalam figure ni, kita dapat lihat yang pertama, semasa berlakunya proses penghantaran data yang menggunakan GRE ni, yang pertama sudah tentu kita ada data ataupun kita sebut sebagai payload lah. Yang kedua adalah protokol yang digunakan digunakan untuk penghantaran data tadi. Di sini dia boleh jadi TCP ataupun UDP bergantung pada data tadilah. Kalau data tu dalam bentuk voice ataupun video, jadi protokol di depan ni adalah UDP. Namun kalau dia dalam bentuk normal data, jadi dia akan menggunakan kaedah TCP. Kemudian di sini dia ada IP, which is IP kat sini adalah maklumat address. Maklumat address untuk source dan destination address. Source dan destination address. Maksudnya di antara two sides of sender and recipient. Jadi dia ada maklumat untuk source dan maklumat untuk destination address. Bergantung kepada address lah, sama ada V4 ataupun V6. Kemudian di encapsulate semua ni dengan maklumat GRE. Which is dalam GRE ni dia ada satu lagi maklumat tambahan, which is yang kita sebut sebagai IP. Sebab apa ada dua IP kat sini? Sebab dalam GRE ni nanti, dalam GRE contoh ada dua router ni, router 1 dan router 2. Di dalam GRE ni, kita akan create satu virtual connection. Dan address ini akan merujuk, address yang depan ni, dia akan merujuk kepada virtual connection ataupun tunneling yang kita create menghubungkan di antara router 1 dengan router 2. Sebab secara fizikalnya, dia akan nampak macam ni. Contohlah ni. Ni router 1, ni router 2, ni router 3. Router 1 connect dengan router 2, router 2 dengan router 3. Contoh. Yang kita dapat lihat di sini, tiada physical connection yang menghubungkan di antara router 1 dan router 3. Tetapi kat sini kita akan create satu virtual connection kat sini. Yang bagi membolehkan penghantaran data yang menggunakan kaedah GRE itu dihantar daripada router 2 kepada router 3. Baik, sebab tu kita akan nampak ada dua address kat sini. Yang pertama ni address source and destination, tapi yang address kedua ni address yang merujuk kepada tunneling ataupun virtual connection yang kita akan create nanti di dalam penggunaan VPN. Sama ada IPsec ataupun GRE, kedua-duanya ada virtual connection. Ada virtual connections. Virtual connection tu apa? Physically dia tak ada connection pun di antara router 1 dengan router 2. Tetapi secara virtually kita akan create satu tunnel yang menghubungkan di antara kedua-dua device ni tadi. Di antara router 2 dan router 3. Sebab tu kita ada dua address kat sini. Baik. Nanti kita akan cuba untuk buat lab exercise pada bahagian GRE ni. Nanti mungkin pelajar nampaklah pada bahagian tersebut. Okey, baik. Okay. Jadi ni adalah karakteristik yang seterusnya berkenaan dengan GRE. GRE is defined as a IETF standard. IETF ni professional body lah. Internet
Yang belakang ni task force, Internet Engineering Task Force. Mungkin lah. Which is kita ada standard RFC 2789. Ini tak perlu hafal lah. Hanya perlu tahu saja. RFC ni sebenarnya standard lah. Dia macam standard. Sebab tu kalau you tengok kan, kat banyak electronic part, macam port ke ataupun protokol ke, biasanya dia akan mula dengan RFC. Kemudian belakang ni dia ada nombor dia lah, masing-masing punya nombor. Tapi untuk JRE dia menggunakan RFC 2784. The outer IP header 47 is used in the protocol header. 47 ni mungkin dalam bentuk bit lah saya rasa. 47 bit digunakan pada protokol header. Pada bahagian ni ada ke? Pada bahagian ni dia menggunakan 47 bit untuk penghantaran data. GRE use a protocol type field in the GRE header to support the encapsulation of any OSI layer 3 protocol. Baik. Kalau kita lihat kat sini kan, GRE use a protocol type field. Protocol type field. Sini protocol type field in the GRE header to support the encapsulation process of layer 3 protocol. Jadi kat sini kita tahu layer 3 adalah network layer, which is yang support berkenaan dengan addressing tadilah. Sebab dia merujuk pada layer 3 network layer. Dan GRE is stateless protocol. Kemudian GRE does not any strong security mechanism, which is dia tak ada sebarang proses. Yang pertama encryption tak ada, dan yang kedua authentication pun tak ada. Sebab tu disebut sebagai does not include any strong security mechanism. Tak ada proses encryption yang berlaku. Jadi kenapa kita guna GRE? Sebab dua kelebihan ni tadilah. Yang pertama adalah multi protocol, dan yang kedua adalah able to transmit multicast traffic. Sebab kelebihan GRE inilah yang akan menutup kelemahan yang berlaku pada IP security. Nanti at the end of class, nanti kita akan gabungkan di antara kedua-duanya, di antara GRE plus dengan IPsec lah. Sebab IPsec ni pun tak ada limitation dia, dan begitu juga dengan GRE ada limitation. Di samping dia ada kelebihan yang dapat kita lihat pada GRE, begitu juga dengan IPsec. Sebab tu kita kena gabungkan kedua-duanya bagi mendapatkan satu VPN protokol yang lebih baik lah, lebih secure, lebih baik, dan boleh menghantar data dalam bentuk multicast dan sebagainya. Jadi secara umumnya kita kena kenal ataupun kena tahu dulu berkenaan dengan GRE sebelum kita masuk pada IPsec. Kemudian akhir sekali kita akan gabungkan kedua-duanya. Kenapa nak gabungkan? Sebab kita nak dapatkan kelebihan yang ada pada GRE dan kelebihan yang ada pada IPsec, selain daripada menutup kelemahan-kelemahan yang berada pada kedua-dua protokol tadi. Jadi bila dia dah gabung menjadi satu VPN, maka dia akan dapat satu result yang baiklah daripada segi penghantaran data, dan yang kedua adalah daripada segi security. Baik. Antara lainnya, poin yang terakhir dia kata GRE header together with the tunneling IP header, which is to create at least 24 bytes of additional overhead of tunnel packet. Ini pun kena tahu je lah, tak perlu detail sangat. As long as kita tahu bagaimana proses transmission dalam GRE ni. Okey. Okey, ini adalah pada bahagian configuration GRE. Kalau kita lihat pada bahagian ini, kita akan dapat lihat yang pertama connection dia menghubungkan router 1 dan router 2. Yang mana router 1 tadi dan router 2 menggunakan interface serial 000 untuk menghubungkan di antara keduanya. Jadi kat sini kita akan nampak dia punya address 209.165.201. Satu ni adalah physical address yang menghubungkan ataupun yang dihubungkan menggunakan serial connection. Dan yang di atas ini adalah tunnel, which is virtual connection yang kita akan create. Yang mana apabila kita create kat sini, kalau ada PC kat sini kan, data tu akan melalui pada bahagian tunnel. Pada bahagian tunnel ni,
terus pada destination tunnel sebelum sampai kepada pada router 2 lah destination tadi untuk connect pada PC 2. Jadi sekarang ni data tu dia tak lalu sini dah. Sebab laluan sini mungkin tak selamat lah. Sebagai contoh tak selamat, not secure. Jadi dia akan reroute laluan tadi kepada laluan yang ada tunnel ni ataupun ada VPN. Tetapi secara fizikalnya laluan ni tak ada tau. Laluan tunnel ni tak ada. Ini berlaku semuanya secara virtual. Macam mana kita nak create? Menggunakan kaedah yang ada kat bawah ni. Yang pertama kita kena create interface tunnel dulu. Interface tunnel 0. Kat sini tunnel 0 dan seterusnya tunnel mode GREIP. GREIP. Kalau IPsec nanti kita akan ubah. Dan kita masukkan address untuk GRE tersebut, which is 192.168.2.1 bersama dengan subnet mask. Pada bahagian router 1 ini berlaku pada router 1 sebab tu kita menggunakan 2.1 pada bahagian ni Okey. Kemudian kat sini kita kena assign dia punya source dan destination address. Source dan destination merujuk kepada address yang berada pada serial 000 yang berada pada physical address bagi router tersebut. Jadi kalau kita lihat pada bahagian ni dia menggunakan 200.1 dan destination dia menggunakan 219.87 pada bahagian sini. Kemudian seperti biasa untuk menghubungkan di antara satu router dengan router yang lain, kita kena set up satu routing protocol lah. Tak kisah sama ada menggunakan OSPF ke RIP dan sebagainya. Tapi dalam contoh ni dia menggunakan OSPF. Baik, selesai pada bahagian pertama. Jadi kita create pada bahagian router yang kedua. Sama juga, tunnel 0 ni perlu menggunakan ID yang sama. Kalau yang atas ni tunnel 1, jadi kat bawah kena tunnel 1 lah. Kalau tunnel 0, kena tunnel 0. Tunnel 0 ni tunnel 0. Kemudian tunnel mode GREIP untuk aktifkan pada bahagian tunnel tersebut dan masukkan address yang merujuk kepada address bagi tunnel address bagi tunnel iaitu 192.168.2.2 pada bahagian router 2 ni. Kemudian source dan destination merujuk kepada interface fizikal yang terdapat pada router 2. Interface fizikal untuk source adalah 87.87 dan destination dia adalah untuk 201.1. Jadi seperti yang saya maklum tadi, data tadi akan melalui pada bahagian sini. Dia akan masuk sini, dia akan keluar sini, terus masuk sini. Sebab tu kita kena assign source dan destination. Tunnel source tunnel source dan tunnel destination. Dan hari tadi kita akan set up dengan router OSPF. Dan macam mana kita nak uji? Salah satu kaedahnya adalah menggunakan trace route ataupun dalam CMD kita type tracet TRACERT. Tracet dan masukkan address lah, address bagi PC PC 1 ataupun PC 2. Kemudian kita akan nampak laluan tadi. Laluan tadi akan melalui pada bahagian atas ni iaitu 192.168.2.1 kepada 2.2 seterusnya masuk kepada PC 2 lah. Tanpa melalui bahagian bawah ni bahagian sini lah. Dia tak lalu bahagian sini. Dia akan lalu pada bahagian tunnel untuk melindungi data tersebut. Baik. Okey, ini adalah kaedah untuk kita verify connection GRE menggunakan beberapa command. Yang pertama adalah show IP interface brief. Jadi pada bahagian ini kita nak lihat sama ada tunnel kita tu dah aktif ataupun tidak lah. Tunnel yang kita create tadi ni contoh dekat sini kan. Kalau up okey, tak ada masalah tapi kalau down maksudnya dia ada something wrong somewhere pada you punya bahagian addressing lah. Kemudian kita akan check show interface tunnel tunnel 0. Kat sini dia ada beberapa maklumat juga. Source dan destination dia, berapa maklumat dia. Sebenarnya yang paling penting untuk kita set up GRE ni adalah mengetahui maklumat address pada yang pertama bahagian tunnel source dan yang kedua adalah pada bahagian tunnel destination.
Itu yang paling penting. Sebab sebenarnya dalam satu topologi, dia tak ada mudah macam ni. Ini contoh saja. Dalam satu topologi mungkin dia akan bagi 3 atau 4 router. Di situ mungkin pelajar akan lebih keliru. Apakah IP yang perlu digunakan untuk source ataupun destination. Jadi sebenarnya untuk setup kita punya GRE ni, pelajar betul-betul kena tahu berkenaan dengan source dan destination address yang merujuk kepada bahagian router tersebut. Sebab lain router, lain bahagian source dan destination. Kadang-kadang pelajar terkeliru sama ada nak ambil kernel source ini ke, bahagian atas ni ke atau bahagian sini. Itu kena betul-betul kita tengok pada topologi. Pada topologi. Sebab yang lain tu sama je. Configuration dia sama je. Dan yang terakhir kita guna show IP OSPF neighbor untuk check kita punya routing protocol lah. Sama ada routing. Kadang-kadang routing protocol juga akan memain peranan. Yang mana pelajar-pelajar dia dah selesai dah setup semua. Tapi dia tak setup routing protocol. Kena ingat, jika di dalam satu network mempunyai lebih daripada satu router, jadi kita perlu setup dengan routing protocol. Walaupun kita menggunakan static route ke, default route ke, sekurang-kurangnya perlu ada routing protocol. Tapi kalau ada satu je router dalam topologi, maka tak perlulah routing protocol. Lebih daripada satu. Iaitu 2, 3 ataupun lebih lah. Kalau lebih, lagi perlulah routing protocol. Okey, baik. Okey, ini pada bahagian troubleshooting. Yang mana kita nak tengok sama kita nak troubleshoot masalah yang berlaku pada kita punya GRE lah. Okey, itu saja pada bahagian GRE. Ada apa-apa soalan tak daripada pelajar? Boleh faham tak? Faham ke tak faham boleh respon sikit. Boleh. Faham Kejap saya tengok lab sekejap. Lab berkenaan GRE. Nanti saya akan masukkan dalam CDOS. Nanti mungkin pelajar boleh cuba untuk buat dulu. Okey, sekejap saya sharekan lab ni. Wah, ada 2 orang lagi tak masuk. Siapa tak masuk boleh angkat tangan tak? Okey, ni lab Okey, ni lab untuk lab 5 kot. Saya pun tak ingat berapa lab. Saya main bubuh je kat sini Lab yang ke-5 berkenaan GRE point-to-point VPN tunnel. Ini adalah topologi dia. Jadi kat sini you nampak tak? Yang menghubungkan di antara west ni, west dengan east ni, dia tak ada sebarang connection pun kat sini. Dia tak ada sebarang connection pun. Maksud saya physical connection. Tapi sekarang ni kita nak create satu tunnel yang mana data nanti akan dihantar daripada PCA kepada west route terus kepada east route. Walaupun tak ada physical connection. Sebab kita dah create satu virtual GRE tunnel kat sini. Okey, jadi apa yang pelajar perlu buat? Seperti biasa, kena masukkan addressing pada bahagian device lah. Pada bahagian device. Kemudian semua instruction dah diberi kat sini. Kita akan gunakan default route untuk connect di antara pada bahagian west ke ISP kita guna default route. Begitu juga dengan east kepada ISP default route default route menggunakan IP ni tadilah. Dan di belakang ni pelajar perlu tahu untuk masukkan sama ada next hop ataupun exit interface. Jadi saya biarkan macam ni supaya pelajar boleh refresh mula apa yang kamu dah belajar pada kelas-kelas subjek subjek routing kot, basic routing nanti boleh check balik buku lah berkenaan dengan default route. Kemudian kita akan set up GRE tunnel which is kat sini saya hanya tunjukkan maklumat berkenaan dengan west route tunnel 0 dan sebagainya. Okey, sebelum tu kalau kita tengok pada slide tadi, tunnel source ni kita masuk dalam bentuk IP. Tapi sebenarnya dalam kita punya packet tracer, dia tak tunnel source dia tak boleh terima dalam bentuk address Dia kena terima dalam bentuk interface.
Jadi you kena check interface yang merujuk kepada kernel source tadilah. Jadi kat bahagian west ni saya dah bagi satu contoh dan kamu kena sambung untuk bahagian east lah. Pada bahagian east merujuk kepada maklumat yang ada pada topologi dan maklumat yang saya beri ni. Kemudian kita akan set up menggunakan router OSPF. Ini pun sama, saya hanya beri pada bahagian west sahaja. Okey, kemudian kamu set up pada bahagian east lah. Dan akhir sekali kita verify connection. Dan sini ada satu soalan saja. Dua soalan. Ada dua soalan. Yang pertama dia kata use traceroute command. Traceroute pada traceroute ni kita guna pada PC lah. PC PCA dengan PCB. Traceroute ni kita gunakan command. Nama dia traceroute tapi dalam CMD, dalam command prompt kita masuk traceroute dan masukkan IP address lah. IP apa yang kita nak trace tadi. Kalau kat sini biasanya kita akan traceroute PCA dan maklumat IP dia adalah PCC lah. Baik. Traceroute command to trace the path from PC to PC and show the result. Jadi you print screen kat sini. You print screen apa hasil dapatan traceroute tadi pada soalan yang pertama. Dan yang kedua, based on the traceroute output of in the question 1, explain what you understand about the implementation of GRE on the network. Jadi explain lah maklumat yang ada ataupun output yang kamu dapat daripada proses traceroute tadi. Baik, yang seterusnya saya lihat semua pelajar-pelajar ada yang hantar dalam bentuk packet tracer dan ada juga yang hantar dalam bentuk PDF dan packet tracer. Jadi hari ini saya ingat kita nak hantar kedua-duanya lah dalam bentuk packet tracer yang pertama. Yang kedua, kamu print screen apa yang command yang kamu buat tadi dan kamu paste pada bahagian task ni lah, task 1, task 2 dan seterusnya. Dan saya harap pelajar menghantar dalam bentuk PDF. Sebab dalam PDF tu saya boleh tanda terus. Kalau dalam DOC tu saya kena convert pula dulu. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan tak daripada semua pelajar di DT5? 5B 5B dan di DT6. Okey, ada soalan tak? Second tak ada. Tak ada Okey, bagus. Tak ada. Okey. Mungkin tak berapa nampak lagi kaedah pelaksanaan dia. Jadi saya tinggalkan pelajar dengan lab yang kelima ni. InsyaAllah pelajar boleh mula buat petang sebelum pukul 5 boleh hantar tak? Encik, Ya. kalau Boleh. lewat sikit penghantaran tu boleh tak? Lewat sampai pukul berapa? Sebab hari ni kita orang balik, saya balik Oh, ya ke? Naik bas ke naik kereta? naik kereta. Oh, ni dah siap packing lah ni. Memang tak sempat buat. Ni tengah packing lah. Oh, dah siap Oh, nak balik raya dah. Boleh ke cik kalau sehari 2 lagi ke? Okey. Kalau macam tu hari ni hari ni hari apa Hari ni hari apa? Rabu Selasa. Selasa. Okey. Tak apa, boleh. Jadi pelajar hantar hari Khamis boleh? Boleh. Okey, hari Khamis jadi Terima buat kasih, dulu. cik. Jadi buat dulu, ada masalah nanti maklum kat saya. Hari Khamis nanti ataupun kalau ada yang dah siap awal pun tak ada masalah, boleh submit je terus. Dan kalau ada masalah boleh maklum melalui kita punya grup WhatsApp. Dan hari Jumaat insya-Allah kita kelas macam seperti biasa. Dan selamat bercutilah pada semua dah nak balik dah kan. Okey, itu saja daripada saya. Cik. Ya. Ada soalan. Packet tracer ada gambar tunnel tu ke? Tak ada kan? Oh, tak ada. Yang ni saya dilukis je ni. Kalau tak ada pun tak apa. Sebab dalam topologi ni nak menunjukkan ada connection kat sini. Ni tak ada sebenarnya. Ni dia lukis je ni. Okey, itu saja daripada saya. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpalah kelas yang seterusnya. Buat dekat dalam packet tracer 8
Betul boleh betul. ke? Boleh 8.0 boleh. Paket tracer yang baru boleh. Yang paket tracer lama tu boleh uninstall dah lah. Dia hanya guna untuk PPPoE je. Okey. Itu saja. Kita jumpa kelas akan datang. Selamat berbuka awal lagi kan? Awal tu Selamat. pagi. Itulah. Selamat berpuasa lah. Dan selamat pulang lah. Selamat pulang. Ada yang naik bas, ada naik kereta. Hati-hati. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Okey, sama.